Seumpama hamba dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Dewasa ini kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Itulah antara bait lirik daripada lagu Hijau nyanyian Datuk Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Hari ini kita akan mempelajari unit 16 Alamku Sayang Pokok Pembersih Udara. Kali ini adalah tema 6 iaitu alam sekitar dan teknologi hijau. Mari kita fahami apa itu alam sekitar. Alam bermaksud segala yang terdapat di langit dan di bumi, manakala sekitar pula adalah bermaksud tempat atau sekeliling. Dengan kata lain, alam sekitar adalah apa sahaja yang melingkungi manusia. Manakala teknologi hijau pula adalah penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia. Baik, contohnya tong sampah kita semula. Selalu kan kita dengar lagu coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga dan plastik juga. Inilah yang dikatakan memelihara atau menjaga alam sekitar sebab bahan-bahan ni boleh diketah semula berbanding kita membazir menggunakan bahan-bahan sumber utama untuk hasilkan barangan baru. Ini pula menggunakan sistem solar untuk menghasilkan elektrik bagi kegunaan harian. Kalau dulu kita biasa dengar empangan air menjana kuasa elektrik iaitu hidroelektrik dan empangan juga berfungsi untuk mengalirkan air ke kawasan yang kering, pengurusan air minuman dan tebatan banjir. Ini pula adalah sistem solar antara satu alternatif lain yang kita gunakan untuk menjana tenaga elektrik. Manakala kereta hybrid pula dihasilkan sebagai antara langkah untuk mengurangkan penggunaan bahan bakar seperti minyak diesel dan petrol sebagai bahan bakar menggerakkan kenderaan. Dan ini adalah antara satu alternatif untuk kita memelihara alam sekitar. Dan yang terakhir adalah bangunan hijau. Pembangunan dan kemodenan tidak boleh dipisahkan. Namun kelestarian alam juga tidak boleh diketepikan. Maka bangunan hijau adalah salah satu inisiatif dalam melestarikan alam kita. Itulah yang dimaksudkan sebagai alam sekitar dan teknologi hijau. Sekarang kita lihat kedua-dua gambar dan frasa tersebut. Jika kita lihat kedua-dua gambar dan frasa ini secara keseluruhan, kita boleh katakan bahawa alam yang terpelihara akan memberikan kesan atau impak yang baik kepada manusia. Ini kerana sifat alam adalah apa yang kita beri, itulah yang akan kita terima. Contoh, jika kita menanam pokok mangga, kita akan dapat hasilnya iaitu mangga. Namun jika kita buat kerosakan seperti buang sampah, pembangunan yang tidak terancang, maka kita akan hadapi masalah seperti tanah runtuh dan banjir kilat. Maka teknologi hijau adalah langkah memelihara dan melestarikan alam yang ingin diterapkan dari peringkat akar umbi iaitu adik-adik sebagai generasi muda hari ini agar dapat dinikmati hasilnya pada masa akan datang. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat memberikan respons terhadap permintaan. Mari kita kenali apa itu ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan permintaan dan pertolongan. Berikut adalah contoh ayat permintaan, iaitu yang pertama, Yusuf, tolong ambilkan bunga itu. Dan yang kedua, minta hadirin berdiri menyanyikan lagu negaraku. Kalau kita lihat di sini, kedua-dua ayat itu menggunakan ayat kata tolong dan kata minta. Adik-adik bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 22. Berikut adalah dialog di antara Alice dengan ibunya. Mari kita baca bersama-sama. Alice,
tolong ibu tolak kereta sorong ini ke belakang rumah. Baiklah, saya akan menolong ibu. Mengapakah pokok-pokok hiasan ini hendak dibawa ke sana? Pokok-pokok hiasan ini dapat membersihkan udara. Di belakang rumah kita ada projek pembinaan. Banyak debu berterbangan. Minta tolak dengan berhati-hati, Alice. Demikianlah dialog di antara Alice dan ibunya. Dan pada dialog terakhir Ibu Alice ada minta untuk Alice tolak dengan berhati-hati. Jadi apakah tindak balas yang harus dilakukan oleh Alice terhadap dialog ibunya tersebut? Baik, kita boleh gunakan bahawa baiklah saya akan tolak dengan berhati-hati. Cuba sini lihat di situ. Berikut adalah cara respons yang boleh kita berikan terhadap permintaan seorang ibu. Sekarang, cuba adik-adik lihat. Di sini, Ibu Alice ada mengatakan bahawa pokok hiasan dapat membersihkan udara. Dan berdekatan rumah Alice terdapat pembangunan. Tahukah adik-adik, terdapat beberapa tumbuhan atau pokok hiasan yang sememangnya berfungsi dalam membersihkan udara. Antaranya ialah pokok bunga kekwa, pokok lili Paris, Dracaena, pokok lidah jin dan pakis Boston. Untuk pengetahuan adik-adik, pokok bunga kekwa, bunga lili, Dracaena, pokok lidah jin dan pakis Boston adalah antara pokok hiasan yang dapat menyingkirkan gas amonia, benzena, formaldehyde, trichloroethylena dan xylena. Adik-adik boleh lihat dan tanyakan pada ibu bapa adik-adik jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di rumah serta fungsinya. Jika ibu bapa adik-adik tidak tahu fungsinya, adik-adik bolehlah merujuk kepada encik serba tahu iaitu Google. Baik, mari kita lihat dialog seterusnya. Kemudian kita pelajari cara untuk membalas respons terhadap permintaan. Mari kita baca dialog tersebut bersama-sama. Ibu, bolehkah ibu beritahu saya nama pokok-pokok ini? Apakah respons Ibu Alice terhadap permintaannya? Baik, kita lihat. Boleh, Alice. Nama pokok-pokok ini ialah pokok palma, pokok bunga ros, pokok bunga kertas dan pokok keladi. Harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar ya. Sekarang mari kita lihat cara Alice respons terhadap permintaan ibunya. Baiklah, saya akan susun pokok-pokok ini di tepi pagar dengan kemas. Adik-adik, cuba lihat cara Alice memberi respons terhadap ibunya. Ia sangat berhemah dan menjaga tutur kata dalam memberi respons terhadap permintaan. Begitulah cara kita memberi respons terhadap permintaan orang. Sekarang, mari kita lihat buku latihan Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 20. Sekarang, mari kita sama-sama bincangkan cara respons Dahlia terhadap dialog ibunya. Dahlia, tolong ikat plastik sampah ini sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Apakah dialog ataupun respons yang harus diberikan oleh Dahlia terhadap permintaan ibunya? Baiklah ibu, saya akan ikat plastik sampah ini dengan kemas sebelum buang ke dalam tong sampah. Ikat kemas-kemas dan tutup tong sampah itu. Baiklah ibu, saya akan ikat plastik sampah ini dengan kemas sebelum buang ke dalam tong sampah. Kalau tidak, sampah itu akan berbau busuk. Benarkah? Ya, Dahlia. Mari kita tanam sisa makanan ini pula. Baik, Ibu. Mengapakah sisa makanan ini ditanam, Ibu? Jika ditanam, sisa ini akan terurai menjadi baja untuk tumbuh-tumbuhan. Oh, begitu. Terima kasih atas maklumat itu, Ibu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan adik-adik dapat melakukan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.